mula-mula nak sembahyang fardu, tiba-tiba ada orang qamat nak solat berjamaah, solat berjamaah, maka dia mengubah niatnya kepada jadi sembahyang sunat. Maka kata ulama hukumnya harus daripada selesainya. Jadi dalam hati dia sembahyang sunat. Memberi salam ia. Lepas 2 rakaat itu dia bagi salam. Harus hukumnya seperti mana dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka hukumnya harus. Ini masalah yang kedua. 2 masalah. Satu tadi, mengubah niat tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur daripada sembahyang fardu nak pergi sembahyang sunat, atau sembahyang sunat kepada sembahyang fardu, maka tidak sah. Tetapi kalau dia sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba dia sembahyang seorang-seorang, sembahyang fardu, tiba-tiba ada orang qamat solat berjamaah, maka dia mengubah niatnya daripada fardu jadi sunat lepas 2 rakaat, dia pun bagi salam. Apa hukum dia? Hukumnya adalah harus. Ini masalah yang ke-49. Masalah yang ke-50. Makmum diberi pilih di antara mufaraqah, berpisah dengan imam, atau berdiri menunggu imam. Ini masalah yang lain ialah makmum diberi pilih antara berpisah dengan imam, mufaraqah dengan imam, ataupun berdiri menunggu imam. Masalah dia ialah imam tertinggal membaca Fatihah. Imam tertinggal membaca suratul Fatihah pada rakaat yang pertama. Dan rukuk ia. Imam tinggal Fatihah daripada rakaat pertama tu, dan rukuk imam. Maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan qudwah mengikut imam. Tidak wajib. Tidak wajib atas makmum, kita ni sebagai makmum, memutuskan qudwah, iaitu ikutannya dengan imam serta-merta. Tak wajiblah kita, oleh kerana imam tak baca Fatihah, kita langsung mufaraqah. Tak. Kita jangan memutuskan. Tak wajib makmum tadi memutuskan ikutan dengan imam serta-merta. Bahkan, boleh makmum itu menunggu imamnya dan menanggungkan perbuatan imamnya itu sebagai lupa. Dan tidak boleh ia mengikut imam dalam keadaan hal ini, kerana lupanya itu tidak dikira, bahkan diberi pilih pada makmum di antara mufaraqah dengan imamnya dan rukuk dan sujud dengan sendirinya. Okay. Pertama tadi dia kata tidak wajib atas makmum memutuskan qudwah, yakni ikutannya dengan imam serta-merta. Bila dia rukuk je, imam makmum pun memfaraqahkan diri, memutuskan ikut imam. Tapi dia kata bahkan boleh makmum itu menunggu imamnya dan menanggungkan perbuatan imam itu sebagai lupa. Tunggu dulu. Dan tidak boleh ikut imam dalam hal keadaan ni. Tapi dia tak bolehlah rukuk serta imam itu. Tak boleh ikut imam dalam hal keadaan ni. Kerana lupanya itu tidak dikira. Bahkan diberi pilih kepada makmum di antara mufaraqah dengan imamnya dan terus rukuk dan sujud dengan sendirinya. Maknanya tunggu dulu. Jangan serta-merta dia rukuk je kita mufaraqah. Mungkin dia lupa, takut dia bangkit balik semula dan sebagainya. Tetapi makmum tidak boleh mengikut. Kalau dia, maknanya kalau dia tak nak ikut, dia tunggu sekejap. Kemudian bila imam rukuk dan sujud, maka di kala itu dia boleh niat mufaraqah, berpisah dari imam. Kemudian dia terus rukuk dan sujud dengan sendirinya. Itu yang dia boleh lakukan. Maknanya mufaraqah setelah tengok imam tu tak bangkit balik semula daripada rukuk untuk membaca Fatihah. Jika sekiranya bukan sembahyang Jumaat, dan di antara berdiri menunggu imam hingga sujud dan qiyam bangkit pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang kedua. Okey. Itu dia kata kalau sekiranya bukan sembahyang Jumaat. Ini kes bukan sembahyang Jumaat, tetapi ini sembahyang berjamaah. Dan di antara berdiri menunggu imam hingga ia sujud.
berdiri menunggu imam hinggalah dia sujud dan qiyam bangkit pada rakaat yang kedua. Maknanya bila dia kata jika sekiranya bukan sembahyang Jumaat dan di antara berdiri menunggu imam hingga ia sujud dan qiyam bangkit pada rakaat yang kedua, maknanya boleh dia tunggu ataupun dia tunggu sampailah imam rukuk tak bangkit juga, maka dia sujud tak bangkit juga, maknanya dia mufarakah kemudian dia rukuk dan sujud sendirian. Okey. Satu bab. Dan apabila imam itu qiyam bangkit membaca Fatihah dan terus rukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk bersama imamnya. Dan rakaat ini ialah rakaat yang pertama bagi sembahyang makmum dan sembahyang imam pada i'tikad makmum. Dan apa yang diperbuat oleh imam itu adalah termasuk dalam perkara lupa, juga tidak dikira dengannya. Okey. Apabila imam itu qiyam bangkit dan membaca Fatihah dan terus rukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk bersama imamnya. Ini yang kedua. Tiba-tiba dia tunggu sampai sujud, kemudian ditunggu lagi sampailah imam itu bangkit pada rakaat yang kedua, imam itu baca Fatihah, rukuk dan sebagainya. Maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk bersama imamnya. Mana rukuk imam. Dan rakaat ini ialah rakaat pertama bagi sembahyang makmum dan sembahyang imam pada i'tikad makmum. Jadi bila imam bangkit pada rakaat yang kedua, dia bangkit, dia baca Fatihah, dia rukuk, pasal makmum tunggu tadi, ikut dia rukuk, ikut dia sujud. Ini baru rakaat yang keberapa? Rakaat pertama bagi makmum dan juga bagi imam pada i'tikad makmum. Jadi dia kata ni sembahyang rakaat pertama bagi makmum dan juga rakaat pertama bagi imam, itu i'tikad makmum. Dan apa yang diperbuat oleh imam itu adalah termasuk di dalam keadaan dalam perkara lupa jua. Tidak dikira baginya. Maknanya dia yang apa yang dia buat tu dikira sebagai lupa, termasuk dalam perkara yang lupa jua. Dan apabila imam itu terus sembahyang dan rakaat ini dan duduk imam kerana tasyahud awal, dibenakan berdasarkan i'tikadnya imam. Maknanya imam kata dia dah yang kedua dah, dia pun duduklah. Pada rakaat yang kedua duduk tasyahud awal, ni sembahyang 4 rakaat. Dan makmum itu tidak boleh mengikut imam itu, bahkan hendaklah ia makmum terus qiyam, bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri. Tunggu dalam keadaan berdiri. Jadi makmum tadi dia mengira bahawasanya itulah rakaat yang pertama. Rakaat pertama sebab Fatihah tidak baca pada rakaat yang pertama tadi bagi imam. Maka imam ni pun bangkit, imam bangkit rakaat yang kedua. Bagi dia itu rakaat yang kedua, tapi bagi makmum itu rakaat yang pertama. Dia pun duduk tasyahud awal. Bila duduk tasyahud awal, boleh ke makmum tadi mengikut imam? Makmum tidak boleh mengikut imam. Sebab itu keyakinan bahawasanya bagi imam dia mengatakan dialah rakaat yang kedua. Jadi makmum tak boleh ikut. Makmum kena buat apa? Makmum tak boleh ikut. Bahkan hendaklah makmum terus bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri. Apabila imam itu selesai tasyahud dan qiyam dan membaca Fatihah dan rukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk sertanya. Dan apabila imam itu qiyam pada rakaat yang ketiga, dibenakan berdasarkan i'tikadnya, maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud awal di sisinya. Okey. Pada rakaat yang ketiga, imam mengatakan bahawasanya dia adalah rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga, dia pun bangkit pada rakaat itu. Jadi makmum kata dia baru dua. Boleh ke makmum duduk? Makmum tak boleh duduk tasyahud awal. Dia kena ikut imam. Dan jika ia duduk membaca tasyahud juga, nescaya batallah sembahyangnya. Kalau dia duduk juga, pasal dia kata aku baru dua, imam tu tak betul, jadi dia tak ikutlah imam, dia terus tasyahud awal. Imam bangkit pada rakaat yang ketiga. Bila imam bangkit rakaat yang ketiga nak pergi keempat, dia tak ikut imam, dia duduk, dia baru dua, dia kata. Maka sembahyang makmum tadi, jika ia duduk membaca tasyahud juga,
nescaya batallah sembahyang makmum tadi. Batallah sembahyang makmum. Apabila imam itu teruskan sembahyang pada rakaat yang keempat, mengikut i'tiqadnya dan duduk ia kerana baca tasyahud akhir, maka makmum tu tak boleh mengikutnya pada tasyahud itu, yakni tasyahud akhir. Bahkan hendaklah ia terus qiyam, bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri jika ia kehendaki. Boleh juga jika ia kehendaki mufarakah saja dengan imam itu. Boleh dua pilihan. Sama ada mufarakah dengan imam ataupun dia boleh tunggu imam itu berdiri. Dia boleh tunggu dalam keadaan imam itu dalam keadaan berdiri dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri jika ia kehendaki. Boleh juga jika ia hendak kehendaki mufarakah sahaja dengan imam itu dan terus menyempurnakan sembahyangnya. Boleh dua pilihan. Sama ada bila imam itu tasyahud akhir, maka si makmum tadi dia bangkit terus berdiri, tunggu dalam keadaan berdirilah. Atau dia boleh pilih mufarakah daripada imam, berpisah daripada mengikut imam dan terus menyempurnakan solat dia. Okey. Dan jika ia menunggu imam dalam keadaan berdiri hingga imam memberi salam, maka tidak terputus qudwah ikutan dengan semata-mata memberi salam imam itu. Bahkan panjang ceraian itu sehingga lepas imam memberi salam. Oleh demikian itu, jika makmum itu rukuk dan i'tidal pada rakaat itu selepas imam salam, yang terlupa dan kadang-kadang ceraian yang panjang itu diihtimalkan batal qudwah ikut imam jika ia makmum tidak berniat mufarakah, kerana qudwah tidak putus ia dengan salam imam yang terlupa bahkan panjang ceraian selepas salam. Okey. Masalah yang seterusnya ialah jika ia menunggu imam. Jika makmum tadi menunggu imam dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri dia tunggulah hinggalah imam memberi salam. Imam rasa dia dah selesai 4 rakaat. Tapi makmum rasa dia belum selesai, dia baru 3. Jadi imam pun dah selesai menunggu imam ni, dia pun bagi salam. Maka tidak terputus qudwah. Yakni tidak putus ikutan dengan semata-mata memberi salam imam itu. Bahkan panjang ceraian itu hingga selesai imam memberi salam. Oleh demikian, jika makmum itu rukuk dan i'tidal pada rakaat itu, selepas salam imam yang terlupa dan kadang-kadang ceraian yang panjang itu, diihtimalkan batal qudwah ikut imam. Jika ia makmum tidak berniat mufarakah kerana qudwah, makmum tidak berniat bercerai daripada imam, kerana kedua tidak terputus ia dengan salam imam yang terlupa, bahkan panjang ceraian selepas salam. Maknanya, selepas imam salam, makmum terus sembahyang, rukuk, i'tidal, kemudian pada rakaat itu selepas salam imam, terlupa dan kadang-kadang ceraian panjang itu diihtimalkan batal ikutan imam. Disangkakannya batal jika makmum tidak niat mufarakah kerana qudwah, kerana tidak mengikut imam, tidak terputus dengan ia memberi salam yang terlupa bahkan ceraian panjang. Maknanya yang paling senang dalam kaedah ini ialah niat mufarakah. Dikehendaki dia dengan mufarakah. Boleh mufarakah, boleh juga tunggu sehingga imam memberi salam. Dan diihtimalkan tidak batal qudwah itu kerana kekal qudwah di sini masalahnya tidak yakin. Kerana boleh jadi imam itu memberi salam ia dengan sengaja, maka terputuslah qudwah itu selamanya. Terputuslah qudwah itu dengan salamnya. Maknanya, kalaulah dia kata diihtimalkan tak batal qudwah kerana tak batalnya hubungan imam dengan makmum ini kerana kekal qudwah di sini. Masalah ni ialah masalah tidak yakin kerana boleh jadi imam itu memberi salam ia dengan sengaja, maka terputuslah qudwah itu dengan salam. Kalau dia kata ihtimal yang imam ni memang sengaja, maka terputuslah qudwah dengan salam imam. Maknanya kalau dia ihtimal yang imam bagi salam tu dalam keadaan terlupa, maka tidak putus. Kalaulah dia ihtimal bahawa makmum tadi ihtimal menyangka bahawasanya dia sengaja memberi salam
dengan sengaja, maka terputuslah qudwah itu dengan salam imam. Ada dua lah. Itu ihtimal makmum. Sama ada dia menyangka yang imam memberi salam kerana terlupa, itu tidak putus qudwahnya. Maaf tuan. Atau memberi salam, imam itu dia menyangka imam beri salam itu kerana sengaja, maka terputuslah ikutan imam dan makmum. Dan jika rukuk dan i'tidal ia makmum pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjangnya ceraiannya, nescaya batallah sembahyangnya. Okey. Jika rukuk dan i'tidal makmum tadi pada rakaat selepasnya, rakaat yang keempat tu, selepas salam imam, sebelum panjang ceraiannya, saya batal sembahyangnya mengikut ihtimal yang pertama. Kalau dia mengatakan terlupa ceraian yang panjang itu, maka lupa, dia kata mengikut ihtimal pertama, maka nescaya batal. Dan tidak batal mengikut yang kedua. Kalau dia ihtimalkan sengaja, kemaknanya terputuslah qudwah, maka tak batal mengikut yang kedua pada dia rukuk dan i'tidal. Ini yang lebih sahih daripada dua ihtimal itu yang pertama. Okey. Masalah yang pertama ialah jika dia tunggu imam, sampailah imam salam. Imam salam ni ada dua. Satu kerana diihtimal makmum salam imam itu, satu kerana lupa. Ihtimal yang kedua ialah salam imam itu kerana sengaja. Okay. Maka oleh kerana dia terlupa, ihtimal yang pertama tadi, maka selepas salam yang terlupa dan keadaan keceraian panjang itu diihtimalkan batal qudwah imam jika ia makmum tidak niat mufarakah. Kerana qudwah tidak putus ia dengan salam imam yang terlupa. Bahkan panjang ceraian selepas salam. Maknanya tak batal lah qudwah itu sebab dia ihtimalkan imam terlupa. Kalau dia ihtimalkan imam sengaja, kalau dia ihtimal, dia fikir bahawasanya imam tu bagi salam sengaja, maka dia kata, maka terputuslah qudwah itu dengan salam imam tadi. Dan jika rukuk dan i'tidal makmum pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjang ceraiannya, nescaya batal sembahyang mengikut ihtimal yang pertama yang katakan terlupa tadi tu, dan tidak batal mengikut yang kedua kalau yang sengaja tadi tu. Jadi ini dia dua perkara. Yang paling sahihnya ialah daripada dua ihtimal ialah yang pertama. Okey. Masalah yang ke-51. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Ni imam dan makmum, dua-dua lupa lah. Berkata Al-Imam Ar-Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia lupa sujud sahwi dan makmum pun lupa juga memberi salam, lupa juga memberi salam ia serta imam tadi, kemudian teringat imam bahawa ia terlupa sujud dan ia pun sujud, maka hendaklah makmum itu turun sujud bersama imamnya berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Okay. Masalah yang pertama dia kata ialah jika imam memberi salam sedang ia lupa sujud sahwi, makmum pun lupa juga memberi salam, ia sertanya memberi salam ikutlah imam tadi sebab dia pun lupa. Kemudian teringat imam bahawa ia terlupa sujud dan ia pun sujud, maka hendaklah makmum itu turun sujud bersama imamnya berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam terlupa. Jadi imam pun sujud balik. Makmum, dia kata hendaklah makmum itu turun sujud bersama imamnya berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Okey. Ini satu bab. Maknanya kalau imam tu sujud, jadi dia kena sujudlah balik semula ikut imam. Itu pendapat berkata Imam Ar-Rafi'i. Dan berkata Ar-Rafi'i lagi, dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud itu,
kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikutnya, karena salamnya makmum dengan sengaja itu mengandungi putus qudwah ikutan dengan imam. Okey. Kata Imam Rafi'i, dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud, kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikutnya, karena salam makmum dengan sengaja itu mengandungi putus qudwah, putus ikutan dengan imam. Okey. Ini masalah. Jika makmum itu mengikut memberi salam, dia pun dah bagi salam, imam pun dah bagi salam, teringat ia bagi sujud, memberi salam, dan teringat ia bagi sujud, kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikutnya, kerana salamnya makmum dengan sengaja itu mengandungi putus qudwah. Ini imam dia makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud, kemudian imam kembali sujud. Makmum bagi salam, dah bagi salam, teringatlah tak sujud sahwi. Tiba dalam teringat, imam tadi sujud sahwi, maka janganlah makmum mengikutnya, kerana salamnya makmum dengan sengaja itu mengandungi putus qudwah. Ini dia ingat terlebih dahulu sebab tak sujud sahwi, tapi dia dah salam dengan sengaja. Dia bukan ikut imam, dia sengaja salam, sedangkan dia tahu patutnya sujud sahwi, dia salam dengan sengaja, maka janganlah mengikutnya, kerana salamnya makmum dengan sengaja mengandungi putus qudwah. Kalau diikut, maknanya dia kata jangan ikutlah, maka makmum janganlah ikut, kerana salam makmum dengan sengaja itu mengandungi putus qudwah. Sebab kalau dia dah salam, maknanya dengan sengaja tadi terputus dia dengan imam. Dan ini jelaslah bahawa kekal qudwah, tidak putus ikutan imam itu selepas salamnya dengan lupa untuk sujud sahwi atau lalai dengan meninggalkan sunat abad dalam sembahyang. Melainkan kerana dia salam itu dia terlupa, maka dia teringat, maka imam teringat, imam pun sujud, dia pun sujud balik semula, itu tidak putus qudwah. Tetapi kalau dia saja yang teringat, dia dah salam tadi dengan sengaja, bukan pasal tak sujud sahwi apa semua, dia salam, kemudian imam pun sujud balik semula, sujud sahwi, sedangkan makmum tadi dah bagi salam dengan sengaja, tak teringat pun sujud sahwi itu, maka kalau diikut, maka terputus. Kalau tak ikut, dia masih dalam keadaan qudwah bersama dengan imam. Okey. Masalah yang ke-52. Takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripadanya, dan yang ketiga masuk semula. Masalah yang seterusnya ialah takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripadanya, dan yang ketiga masuk semula. Apa masalah ni? Masalah dia ialah jika bertakbiratul ihram imam sebagai takbiratul ihram, satu, kemudian bertakbir lagi sebagai takbiratul ihram juga, maka batal sembahyangnya. Jika bertakbir imam sebagai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian bertakbir lagi, kemudian bertakbir lagi sebagai takbiratul ihram juga, maka batal sembahyangnya. Dan tidak harus, yakni tidak boleh makmum mengikutinya pada sembahyang itu. Memula sembahyang takbiratul ihram, Allahu Akbar, dah okey, kemudian takbir lagi sebagai takbiratul ihram lagi, maka batal sembahyangnya. Tidak boleh makmum mengikutnya pada sembahyang itu. Dan jika ia mengikut juga padanya, nescaya batallah sembahyang kedua-duanya, iaitu imam dan makmum. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Tiba-tiba makmum ikut, maka imam batal, makmum pun batal. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam ketika ia bertakbiratul ihram yang pertama, kemudian bertakbir ia pula kali yang kedua dengan qasad takbiratul ihram,
nescaya terputuslah qudwahnya dengan imam itu, karena orang yang sembahyang itu apabila ia mendatangkan dengan takbiratul ihram seperti, berarti masuklah ia dalam sembahyang. Apabila ia bertakbir kali yang kedua, berarti ia mengeluarkan dirinya dengannya daripada sembahyang. Apabila takbir ia kali yang ketiga, berarti ia masuk dalam sembahyang pula. Apabila takbir ia kali yang keempat, keluar ia lagi dengannya daripada sembahyang. Beginilah kalau ia bertakbir, kemudian bertakbir, kemudian bertakbir. Bertakbir terus, bermula dhabitnya ialah bahawa masuk ia dengan kasar, qasaran keluar ia dengan genap. Masuk dia dengan ganjil, keluar dengan genap, kata ashab. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Muhammad bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seseorang pada keadaan ia padanya kepada keadaan lain, seperti mana juga mengubahnya pada keadaan halal kepada yang haram dan sebaliknya. Okey. Allahu Akbar. Ini takbir ihram. Kemudian keluar. Maka dia dah membatalkan sembahyangnya. Jadi dia kata kalau makmum ikut juga Allahu Akbar, lepas tu imam angkat juga takbir kali kedua, Allahu Akbar, masuk balik semula, tidak harus oleh makmum ikut pada sembahyang tu. Jika ikut juga, batal sembahyang. Jadi, jika sembahyang kedua-dua, jika bertakbir ihram imam di belakang ihram di belakang imam, ketika bertakbiratul ihram yang pertama, kemudian bertakbir ia pula yang kedua dengan qasad takbiratul ihram, nescaya terputuslah qudwahnya. Allahu Akbar, ikut. Bila ikut, itu tiba-tiba imam batalkan takbir yang kedua. Allahu Akbar. Kalau dia ikut juga, maka batal, dia kata. Ketika bertakbir yang pertama, kena bertakbir pula ia kedua dengan qasad takbir ihram juga, nescaya terputuslah qudwahnya dengan imam itu. Kalau dia ikut juga, terbatal ataupun terputus hubungan dia dengan imam. Karena orang sembahyang itu apabila mendatangkan takbiratul ihram berarti masuk ia dalam sembahyang. Bertakbir kali yang kedua, ia mengeluarkan dirinya dengannya daripada sembahyang. Sampailah yang seterusnya, maka kita tidak boleh bertakbiratul ihram, kejap batal, kejap takbir dan sebagainya. Okey. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu jika sekiranya seorang itu bertakbir yang kedua sebelum niat keluar daripada sembahyang selepas takbir yang pertama. Tapi jika ia berniat, ia menolak niat yang pertama itu pada takbir yang pertama, memutuskan sembahyang, kena bertakbir untuk ihram ia yang kedua, nescaya sahlah sembahyangnya, tetapi berdosalah ia kerana keluar dari sembahyang yang pertama. Jika sembahyang seorang di belakang imam, maka bertakbir ia, kemudian bertakbir ia kali yang kedua, maka adakah harus ia mengikuti pada sembahyang ini? Okey, ini masalah lain. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu jika sekiranya seorang itu bertakbir yang kedua sebelum ia niat keluar daripada sembahyang selepas takbir yang pertama. Kalaulah dia kata dia takbir tu ihram, kemudian bertakbir kedua sebelum niat keluar daripada sembahyang selepas takbir pertama tadi. Lepas takbir pertama dia tak niat keluar sembahyang, tapi dia takbir kali yang kedua. Ini dia kata daripada sembahyang selepas takbir yang pertama. Sekiranya lah ini terjadi. Tapi jika berniat ia menolak niat yang pertama, iaitu katalah lepas yang pertama tadi dia tak kira lah niat yang pertama tadi, dia tak kira sembahyang. Pada takbir yang pertama tadi memutuskan sembahyang, kemudian bertakbir ihram ia, kemudian nescaya ia sahlah sembahyang, sah sembahyang. Tetapi berdosalah ia kerana keluarnya dari sembahyang yang pertama. Pasal apa keluar? Tak ada sebab keluar. Dia keluar maka hukumnya berdosa. Allahu Akbar. Tiba-tiba dah sembahyang ni, batalkan sembahyang, niat nak keluar, tak niat yang pertama, tak niat keluar, maka sembahyang itu masalahnya batal ulang. Masalah yang kedua ialah sembahyangnya yang pertama tadi dia menolak niat yang pertama. Allahu Akbar. Yang pertama niat tak pakailah. Batalkan sembahyang. Kemudian takbir ihram yang kedua. Nescaya sah sembahyangnya. Tetapi berdosa ia kerana keluar daripada sembahyangnya yang pertama. Allahu Akbar. Kemudian tak nak pakailah niat yang pertama tadi tu. Batalkan. Di takbir yang kedua. Allahu Akbar. Sah sembahyang. Sah sembahyang, tapi perbuatan angkat takbir yang kedua itu hukumnya berdosa.
Jika semayang seseorang di belakang imam. Kita semayang belakang imam. Bertakbir ia. Kemudian bertakbir ia kali yang kedua. Maka adakah harus ia mengikutinya pada sembayang itu? Adakah harus berimam dengannya? Jika ditanggung ia telah memutuskan niat. Berniat ia keluar di persembayangnya yang pertama. Atau tidak harus berimam dengannya. Okey, baik. Kerana asalnya tidak memutus ia niat yang pertama. Jika ia tidak memutuskan niat yang pertama itu, maka ia tidak layak jadi imam kerana ia bukan di kalangan, ia bukan di dalam sembahyang, dan juga makmum ada berasa ragu-ragu syak dalam hatinya. Adakah imam itu dalam keadaan sembahyang atau tidak? Barang siapa ada keraguan pada keahlian imam yang ia akan mengikutinya, maka tidaklah sah mengikutnya seperti mana ragu-ragu syak ia pada keadaan imam itu lelaki atau perempuan. Okay, ini masalah lain. Masalah ni ialah, dan adakah harus ia mengikuti bertakbir kemudian kali yang kedua, maka adakah harus ia mengikuti pada sembahyang ini? Okey. Jika sembahyang seseorang di belakang imam, kita makmum, maka bertakbir ia. Kemudian bertakbir kali yang kedua. Takbir pertama, kemudian batal, maka takbir yang kedua. Maka adakah harus mengikutinya pada sembahyang ini? Adakah harus berimam dengannya? Jika ditanggung, ia telah memutuskan niat yang pertama, niat keluar, ia daripada sembahyangnya yang pertama. Apakah harus berimam dengan orang ini? Jika ditanggung, jika kita mengihtimalkan, ia memutuskan sembahyang niatnya dan berniat ia keluar daripada sembahyangnya yang pertama. Atau tidak harus berimam dengannya. Kita menyangka bahawasanya mungkin dia telah memutuskan niat dan niat keluar dari sembahyang yang pertama tadi. Mana dia takbir? Boleh tak kita ikut dia? Harus ataupun tidak harus berimam dengannya? Karena asalnya tidak memutus ia niat yang pertama. Jika ia tidak memutus niat itu, maka ia tidak layak jadi imam kerana ia bukan dalam sembahyang. Pada asasnya ialah dia ni tidak memutuskan niat yang pertama. Juga makmum, maka tak layak ia tidak memutuskan niat, maka ia tidak layak jadi imam kerana ia bukan di dalam sembahyang. Dan juga makmum ada berasa ragu dalam hatinya, adakah imam itu dalam keadaan sembahyang atau tidak? Imam ni sembahyang ke tak atau main? Barang siapa ada keraguan pada keahlian imam yang ia mengikutinya, maka tidaklah sah mengikutnya, seperti mana ragu-ragu syak ia pada keadaan imam itu lelaki atau perempuan. Kalau syak imam laki-laki ke perempuan, juga tidak boleh mengikutnya. Kemudian, kaifiat takbiratul ihram dan lafaznya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi di lain waktu, mudah-mudahan. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Insyaallah ma'inna billahi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.